لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال الله تعالى بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Tuan-tuan pengurusi surau, ahli jawatan kuasa Taman Waqaf Siti Aisyah, dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, yang tak dapat saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangkan sedikit kehormatan saya kepada tuan-tuan sekalian. Baik, ini ketak sikit tuan-tuan lah. Saya bukannya penceramah dan saya bukannya ustaz. Jadi saya kongsi-kongsilah setakat mana yang boleh. Kita bagi kesedaran kita sendiri, kesedaran dalam diri kita sendiri. Terutamanya saya yang bercakap lah. Mungkin saya dengan tuan-tuan beza umur, tapi dosa saya dengan tuan-tuan saya rasa dosa saya tinggi lagi daripada tuan-tuan. Jadi tak layak pun saya duduk sini. Cuma kita pakat kongsi. Dalam surah Al-Asr, dalam surah Al-Ikhlas pun, surah Al-Asr pun dah sebut dah, illal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqq. Kecuali orang yang tak rugi dalam dunia ni ialah orang yang sentiasa berpesan kepada kesabaran dan kepada kebenaran. Jadi tak boleh sikit, kita tak boleh banyak, saya kongsi sikit-sikit lah. Jadi ayat yang telah saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, Allah dah sebut dah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Jadi tuan-tuan, bila Allah dah sebut dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, amanu tu maksudnya kita semua ni orang beriman dah. Bukan mudah kita nak puasa kalau iman tak ada di dada. Betul tak tuan? Kalau iman tak ada di dada tuan, tak boleh nak puasa lah. Bukan dekat puasa, semayang boleh tinggal. Sedangkan semayang tu tiang agama, tonggak agama kita. Tapi kalau puasa, kalau semayang pun main-main, macam mana iman nak masuk dalam dada kita untuk meneruskan amal ibadah yang lain. Jadi pertama sekali kita bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah kerana telah memberikan keimanan, kepercayaan kita dalam hati ni untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terusnya yang Allah sambung, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bila kait dengan iman ni, dia tidak akan lepas dengan takwa. Iman kita percaya saja, tapi takwa tak ada, tak boleh pergi. Kita percaya dekat contoh perempuan belakang percaya dekat suami, tapi tak ada takwa, tak ada rasa takut. Dan percaya suami tu boleh melaksanakan tanggungjawab, tapi kita tak takut dengan dia, kita buat halal balai. Jadi benda tu boleh sempurnakan iman tu? Tak boleh tuan-tuan. Tanpa ada percaya saja tapi tak ada takut, percaya tu tak guna, kita buat halal balai. Jadi seterusnya dalam bulan Ramadan ni juga Allah memuliakan bulan ni, bukan dia tidak lainlah kerana ia telah diturunkan oleh Allah akan Al-Quran. Seperti mana yang ayat seterusnya itulah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan inilah Allah telah menurunkan Al-Quran. Jadi Ramadan ni sempurna sebab Allah turunkan Al-Quran. Ramadan ni juga istimewa sebab Allah buka Allah ampunkan segala dosa kita. Allah buka pula pintu-pintu amal kebaikan. Bulan Ramadan ni juga sempurna ialah
Allah turunkan pula rahmat dalam hati setiap orang beriman ni. Kalau hati kita tak beriman tuan-tuan, tak ada penuh surau ni. Betul. Mana Jumaat pun 2 sah je. Tapi bila mai Ramadan nak kata rahmat Allah turun tu, Allah gerakkan hati-hati orang beriman ni, mai surau tengok penuh. Mai masjid sampai macam solat Jumaat. Jadi Allah telah gerakkan hati kita ni, nak abang bukti dia rahmat Allah turun ni dengan Allah menggerakkan hati orang yang beriman mai masjid. Kita bersatu dalam mencari rahmat dari Allah, dalam mencari keampunan kepada Allah. Dalam situ juga kita boleh nampaklah Allah nak umat Islam ni bersatu. Dalam bulan Ramadan ni juga tanpa kita sedarlah Allah nak kita ni bersatu sebenarnya. Bagi contoh pada tu time nak buka puasa kan, semua pakat mai masak, potong bawang, potong kan, basuh pinggan apa semua. Jadi di situ kita nampak dah bulan Ramadan ni rahmat Allah turun ni. Rahmat Allah turun nak bawa kita untuk umat Islam ni bersatu. Jadi cukup kita bersyukurlah kita ni hidup dalam umat akhir zaman dan juga umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah pilihkan kita ni setahun sekali dalam bulan hijrah untuk kita menyucikan diri, menyucikan hati, berkumpul balik, beristighfar kepada Allah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan diri saya sendiri juga, kita hati kena sentiasa bersihlah, terutamanya saya. Jadi bila kita hidup ni, hati kita ni takkan sempurna kalau kita tak ambil iktibar daripada diri kita sendiri. Kita boleh ambil iktibar pada orang lain, tapi kita kena tengok balik diri kita sendiri, hati kita. Kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan, kita nilai orang suka ikut suka. Kita tengok orang tu macam ni, kita nilai ikut suka. Tambah-tambah orang tu baru main surau kan, dia ni duduk Taman Bukit Suakaf, Siti Aisyah tak pernah nampak langsung. Bulan ni aku nampak, lepas ni taubat hilang lah. Tuan-tuan, hati kita bila mai Ramadan ni, Allah nak ajak juga kita hati tu kena bersih. Kita dengan saudara kita kiri kanan tu tuan-tuan, kena pandang dengan kasih sayang. Jangan pandang dengan kehinaan, jangan pandang dengan keburukan daripada dia. Jangan pandang dia ni pakai baju lekeh patutlah tak mai pun sebelum ni. Jangan tuan-tuan, masuk dalam kubur king kapan lah, lepas tu hancur habis. Jadi kita mai sini, kita dalam masa yang sama kita dah dengar bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan kerahmatan, bulan turunnya rahmat Al-Quran. Selain itu juga kita perlulah menitik beratkan tentang hati dan hubungan sesama saudara kita. Biar kita tengok orang tu hodoh tapi kita rasa sayang. Biar kita tengok orang tu lekeh tapi kita rasa sayang. Salam tu biar dengan penuh kehormatan, rendah diri. Walaupun aku ni agung, walaupun aku ni pengurusi masjid, walaupun aku ni bos bos kawasan taman ni, hati kita tetap kena rendah, walaupun budak kecil sekalipun. Dan jadi bila dari situlah yang akan membawa kita kepada step seterusnya, ialah kepada rahmat Allah dan redha. Bila kita redha terhadap manusia ni, Allah mesti akan redha kepada kita. Dan tidak lupa jugalah pada kedua ibu bapa kita, yang mana perlu jugalah kita mengambil berat. Walaupun jauh, mesej, video call, sekurang-kurang ucaplah juga selamat berbuka puasa ke. Dulu bukan main tuan, kita bercinta dulu Kita bercinta dulu, ayang selamat buka puasa. Tapi mak kita tak ucap pun. Ayang makan apa tadi? Mak kita ada kita tanya ke? Walaupun di rumah mak ayah kita tu ada abang sulung, ada adik-adik yang lain jaga, titik berat juga untuk kita tanya khabar, tanya makan apa dah.
Biar mak ni rasa, oi ada juga anak aku ni jauh duduk jauh tapi masih ingat kat aku, sayang kat aku. Tuan-tuan, bila Ramadan mak kita rasa macam tu, Allah, rahmat Allah lagi besar kan. Rahmat pengampunan Allah lagi besar. Seperti mana firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridha walidain wa sakhatallahu fi sakhatal walidain. Redha Allah ni terletak pada kedua ibu bapa kita, dan wasakhatallahu fi sakhatal walidain, dan sakhatallah, dan kemurkaan Allah ni terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa kita. Tuan-tuan, yang mana ada mak ayah tu, kita ambil peluang untuk berkhidmat sesungguh kepada dia. Pastikan sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir, kita dengarlah daripada mulut mak ayah kita tu, Muhammad, aku redha hang jadi anak aku, terima kasih jaga aku. Biarlah dan sebelum hembusan terakhir tu kita dengar kalam tu, tuan-tuan. Bila kata mak ayah kita tu sebut aku redha ni, ya Allah, tunggulah nanti rezeki Allah melimpah ruah. Tunggulah pintu-pintu syurga Allah memanggil kita. Mak ayah redha ni tak ada tempat arah syurga ya, tuan-tuan. Jadi bila bulan Ramadan ni, baiklah kita ambil peluang sama-sama, bukan di bulan Ramadan saja, tapi bulan Ramadan ni sebagai latihan kita untuk kita terus melakukan di bulan-bulan seterusnya. Kita ni macam orang kata, kita ni macam nak kata macam mana, macam bulan Ramadan ni ialah bulan penyucian lah. Kita bulan seterusnya kita ni tempuh macam-macam tanpa kita sedar. Kita telan ayat ni, kita telan ayat ni, kan? Kita maki orang, kita marah orang, kata kat media sosial apa semua. Tapi bila mai bulan Ramadan ni, kita nampak di situlah rahmat kasih sayang Allah ni nak bawa balik kita ni kepada dia. Bila perut kita ni lapar, hati kita jadi lemah, nafsu kita pun kurang. Dari di situlah kita perlu merenungkan diri kita untuk kembali kepada Allah, untuk istighfar, cari balik redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu je kot. Cakap-cakap macam itulah. Saya ilmu tak banyak pun, kongsi-kongsi dekat mana boleh. Jadi dari satu lagi saya nak beritahu kepada tuan-tuan perempuan sekalian, janganlah panggil saya ustaz. Saya rasa saya tak layak langsung digelar ustaz. Panggil saya Min pun boleh lah. Nama saya Abdul Muhaimin. Panggil Min, saya Min pun boleh lah, tak apa. Panggil adik Min pun tak apa. Walaupun tengok umur 30 lah, tapi baru 20 kan. Tak kahwin lagi lah. Jadi ikutlah tuan-tuan dah boleh kan. Kita boleh sembang tepi lagi. Okey. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mungkin ini Ramadan terakhir lah yang saya ada di Malaysia, dan seterusnya saya akan sambung belajar di Mesir insya-Allah pada bulan 10. Jadi saya mohonlah doa-doa tuan-tuan puan-puan sekalian, yang mana kerap jugalah saya mai sini kan. Mula-mula mai tu rasa ketak jugalah kan, sebab kita bila tetamu mai, kita perlu ramah mesra dengan dia, biar dia rasa seronok. Jadi bila sekali mai tu saya rasa macam tak ada siapa sembang aku ni, pun macam tak ni takut orang ni. Lepas tu mai kali kedua, mai kali ketiga, saya rasa sayang dah. Jadi mohon doa lah tuan-tuan perempuan sekalian, untuk doakan saya memudahkan pelajaran, Allah mudahkan saya untuk menuntut ilmu, bawa balik mutiara-mutiara ke sini untuk saya sampaikan pula kepada tuan-tuan perempuan, orang sekeliling semua. Jadi yang mana buruk tu salah silap, mohon tuan-tuan tegaklah saya kan. Jangan takut saya bukan ada apa kan, saya bukan nak buat report pun tak. Jadi tegaklah mana boleh. Yang mana buruk tu daripada saya, yang baik tu daripada Allah. Hakikat sebenar baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita baiki sama-samalah kita baiki umat baiki diri kita sendiri. Sebab apa? Nabi nak kita ni masuk syurga ya. Tak ada benda lain. Nabi tunggu kita kat syurga tu tuan-tuan. Jadi janganlah menghampakan
kasih sayang, perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menghalai-balaikan kehidupan seharian kita. Selawat jangan tinggal tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama kita istiqamah dan berubah menuju lebih baik. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.